Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. Abbas, bagaimana pendapatmu tentang orang yang bangun malam dan puasa siang hari tetapi ia tidak sembahyang Jumaat dan tidak sembahyang Jumaah sehingga mati sedemikian itu? Di manakah ia? Jawab Ibnu Abbas, dia di dalam neraka. Maka orang itu berulang-ulang datang kepada Ibnu Abbas menanyakan itu sampai sebulan. Dan jawapan Ibnu Abbas tetap berkata dia di dalam neraka. Ini dia satu cerita. Ibnu Abbas ni ialah orang hebatlah dalam pentafsiran dan juga dalam penyebaran ilmu agama ni. Jadi orang datang jumpa dia, tanya dia tentang satu orang yang jenis suka bangun malam, lepas tu puasa, qiyamul lail, tahajud kuat, puasa pun kuat, tapi satu je perangai dia yang peliknya sikit, semayang Jumaat ada, dan juga semayang Jumaat pun dia tak pergi. Jadi semayang Jumaat tak pergi, semayang semayang berjemaah pun dia tak. Jadi orang ni tanya, orang yang jenis macam ni, wahai Ibnu Abbas, di mana tempat dia? Ibnu Abbas ni seorang yang alim. Jawab, dia kata tempat dia dalam neraka. Sebab semayang Jumaat itu fardu, tak boleh nak ejah dah. Kalau setakat semayang berjemaah tak pergi, boleh ejah lagi, nak masuk syurga. Ini semayang Jumaat. Jadi soalan yang sama ini diulang-ulang oleh lelaki ini kepada Ibnu Abbas selama sebulan. Jadi jawapan Ibnu Abbasnya sama je, tempat dia dalam neraka. Baik. Abu Lais berkata, ayahku meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata. Kita tengok terjemahan dia. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang suatu masa tiada tinggal dari Islam kecuali namanya, dan Quran hanya tulisannya. Masjid-masjidnya megah tetapi kosong dari tuntutan agama. Ulama pada waktu itu sejahat-jahat manusia di bawah langit. Dari mereka timbulnya fitnah kekacauan, dan pada mereka pula kembali fitnah itu. Baik, Jadi Sayyidina Ali dia kata akan tiba satu masa, akan tiba zaman Sayyidina Ali sebut tu akan tiba satu masa, dan masa tu bila boleh jadi dah ada dah, dia sebut zaman dia dulu, maknanya dah orang panggil dah berlaku satu zaman. Kalau zaman kita ni kita kena sebut gini lah, telah berlaku. Sebab apa yang disebut tu gaya-gayanya ada belaka dah. Akan tiba satu masa Islam ni tinggal nama aja dia, nama Islam comel. Dan Quran pula dia kata hanya tinggal tulisan. Masjid-masjid pula dia kata megah tetapi kosong. Masjid comel. Bila buat masjid semua design dia, arkitek pun buat comel. Sampai kadang-kadang confuse, masjid ni boleh tak yang saya selalu sebut juga, punyalah design dia tu, maknanya sampai peringkat rasa macam
Tak selesa kita yang tahu ni. Rasa tak selesa nak sembahyang sebab tandas tu sampai bercampur. Ini sebab tu kita nak arkitek tu biar Islam, biar dia mikir. Ini kalau dah tandas rapat dengan masjid, kalau kita pergi mana-mana tempat masjid yang baru-baru tu, semua dia lagu tu belaka dah. Dia suka sangat tandas tu dalam masjid. Bila tandas dalam masjid ni, faham-faham, masuk bilik airnya, bilik tandasnya, buang kecilnya, hak jenis orang surau saya tak bimbang. Hak jenis orang surau, orang masjid, dia reti jaga. Sebab dia belajar. Kawan-kawan dia pun, huduh-huduh dia pun dia belajar. Bila belajar tu dia jaga jugalah kebersihan. Tapi hak jenis mari masjid ni bukan mari nak buang dosa, nak buang air kecil, nak buang air besar. Itu je dia mari, dia singgah sekejap buang air kecil. Masuk dalam bilik air, lepas tu dengan kakinya kotor, tak ada basuh dah, terus kadang-kadang pijak. Dan kita hak bersih tadi, hak jaga tadi, pijak pula tempat tu, bawa naik dalam masjid. Itu saya kata confused sikit. Masjid comel ni dia jadi gitulah masalah dia. Sebab tu saya syorkan ada satu surau dia nak buat, dia tunjuk kat saya design. Saya bagi pandangan, saya kata eloknya ginilah, tandas ni biar duduk belah luar lah. Biar orang tu daripada luar, kalau dia nak buang air kecil ke air besar ke, dengan kasutnya, dengan selipar tu dia masuk dalam tandas. Senang macam tu. Bila dia keluar je nak pergi masjid apa ni, nak ambil sembahyang, dia pecat, dia ambil sembahyang. Habis cerita. Tak adalah kata orang nak pijak air kencing ke ada yang terpercik. Yalah, jenis hak kencing ni, hak jenis tak mengaji ni, dia pakai lutut ikut dan dia je. Dah lah maknanya dia pakai, maknanya orang panggil kencing, lepas tu mercik, lepas tu tak basuh pula tempat tu. Kita pula pergi pijak. Ni orang masjid ni kita ni. Dia ambil apa ni, gibahan kecil, lepas tu pijak. Pijak tempat yang di luar tu, yang dalam tu tak apalah, sebab kalau pijak pun kita basuh, tapi dia tak basuh. Baik. Masjid-masjid yang megah tapi kosong daripada tuntutan agama. Ulama pada waktu itu sejahat-jahat manusia di bawah langit. Ini pun saya dah selalu sentuh lah. Ulama dia akan jadi sampai satu ketika sejahat-jahat manusia. Kawan-kawan ulama ni bila sebut ustaz orang percaya. Orang percaya. Sebut pula mufti lagi orang percaya. Mufti pula kerja dia bukannya nak fikir macam mana nak bangunkan agama, ataupun nak bagi pandangan tanpa orang minta. Keluar tu nampak gaya ada macam yang kes masjid macam ni. Mufti kena berjalan lah, kena tengok macam mana agak-agak, kena duduklah sekali, duduk benung, tengok orang masuk ada tak basuh kaki. Itu kerja mufti antaranya lah. Ini dah orang huluh mikrofonnya jawab pula. Jawab dia tak tepat. Saya perhati banyak tak tepat. Jadi yang ini yang dikatakan ulama pada waktu itu sejahat-jahat manusia. Baik, Wahab bin Munabbih berkata, tidak ada cara untuk minta hajat kepada Allah seperti cara sembahyang itu, dan terbukti bahawa bencana-bencana besar yang terhindar daripada orang-orang dahulu itu hanya dengan sembahyang. Dan jarang seorang yang ditimpa bencana melainkan usaha menghindarkannya dengan sembahyang. Jadi dia nak cerita sini, zaman dulu-dulu orang ada masalah, orang ditimpa bencana, dia selesaikan dengan sembahyang. Tengoklah sembahyang. Kadang-kadang sembahyang itu tidak diangkat, doa sembahyang hajat itu tidak diangkat. Kerana apa dia? Kerana banyak sangat dosa. Itu pun tengok, kadang-kadang kasih sayang Allah Ta'ala tu terlalu besar, terlalu luas, terlalu tinggi. Walaupun ada orang berdosa, tapi ada budak kecil pula, dia imbang gitu. Ada budak kecil, ada orang tua. Jadi ada orang berdosa, lagu mana nak buat ni? Tuhan mikir budak kecil itu, maka ditolongnya juga. Tuan-tuan tengok mungkin ada di kalangan ulama yang sembahyang hak jenis bagus-bagusnya sembahyang sunat, minta hujan sikit. Kalau di Saudi tu memang saya duk perhati, kalau teruk sangat dia punya kemarau dia tu, airnya sampai orang panggil ada masalah air. Kalau sembahyang, bila sembahyang sunat istisqa,
turun hujan. Sebab tu maknanya cuba atasi masalah yang kita hadapi itu dengan sembahyang. Cuba belajarlah. Cuba sematkan satu keyakinan sembahyang menyelesaikan masalah. Sembahyang apa dia? Sembahyang ajak lah maknanya. Ya. Ada sembahyang yang macam sembahyang masalah hujan tak turun lama sangat, kita masalah jerbu, turun hujan habis jerbu sikit lah. Itu dia ada sembahyang khas dia, nama dia istisqa, kan, minta hujan. Tapi yang jenis yang tidak khas tu, kita sembahyang ajak sendirilah. Ya. Nak panggil ustaz atau imam ke boleh panggil, tapi saya lebih syorkan sembahyang sendiri je lah. Ya. Sebab sembahyang sendiri ni kita akan minta direct, maknanya fokus terus apa yang menjadi masalah hidup kita ni. Anak degil, bini degil, suami degil, menega kena tipu orang, direct cerita. Kalau panggil saya, panggil pak imam ke, panggil ustaz, sebab semai ajak kita demai rabbana atina fid dunya hasanah, Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta. Tak kena langsung attack dia tu, tak kena. Tembak tak kena. Dia doa semai ajak yang popular, Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta. Tuhan, jangan tinggalkan kami dalam keadaan dosa melainkan Kau ampun. Wala hamman illa farajta, jangan ada unsing-unsing melainkan Kau hapuskan. Wala aiban illa satarta, dan jangan ada aib kecuali Kau tutup. Wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha, dan jangan ada ajat melainkan Kau tolong sempurnakan. Itu dia punya doa. Dia orang panggil open ticket lah. Open macam tu je. Tapi kalau kita ada masalah yang kita punya masalah dan kita sendiri yang berdoa, cerita lain sikit. Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati suami aku ke, isteri aku ke, kan? Ataupun ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku dalam perniagaan, aku ditipu, Kau lembutkan hati dia, buka hati dia supaya dia kembalikan wang yang ditipu aku ke. Kan direct nampak. Jadi kalau kita semai ajak sendiri tu lebih kata orang lebih terasa. Maknanya semacam Allah Ta'ala akan tunaikan permintaan kita dengan cepat. Lebih-lebih lagi kalau kita buat tengah malam. Nabi Yunus, Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Yunus alaihi salam, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu tidak selalu duduk sembahyang, nescaya dia akan tinggal dalam perut ikan hingga hari kiamat. Ibnu Abbas berkata, al-musabbihin artinya sembahyang. Jadi falaula, kalau tidak, annahu, bahawasanya Nabi Yunus kana minal musabbihin, dia kalau dia tu bukan musabbih ini tasbih. Jadi Ibnu Abbas ni, dia ahli tafsir, Ibnu Abbas yang kita dengar tadi dia kata apa dia? Maksud musabbih tu, tasbih tu ialah sembahyang. Jadi kalau Nabi Yunus alaihissalam dia tidak bertasbih dan sembahyang, maka dia akan kekal dalam perut ikan. Baik. Nabi Yunus ni sebenarnya dia amalkan, dia di samping dia sembahyang kuat, dia juga mengamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ayat ini ayat Quran dikategorikan sebagai Ismullahil Azam, nama Allah Ta'ala yang agung. Saya sebut, tuan-tuan kena ingat, dia ada, kalau kita berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang agung, lagi cepat doa kita akan dimakbulkan oleh Allah. Macam yang saya cerita kemarin dulu, satu orang lelaki yang mana Zaid bin Harithah, bila dia hendak dibunuh oleh perompak, maka diminta, dah perompak kata dia nak bunuh, nak ambil harta, nak bunuh kau, aku nak bunuh kau, nak ambil harta kau, rayu jangan bunuh aku, ambillah harta ni. Ada dia kata aku nak bunuh kau sekali.
maka dia minta kata kalau lagu tu bagi aku peluang untuk sembahyang sunat, lepas tu nak bunuh-bunuh gilah dia kata. Kan? Puas hati dah menghadap Tuhan. Jadi sembahyang sunat apa dia? Sembahyang sunat hajat. Dan dia baca doa yang saya baca sebelum ini. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya zal arsyil majid, ya fa'ala lima yurid. As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik wa muntahar rahmati min kitabik, sampai ya riyasal mustaghith sina arisni. 3 kali dia sebut ya riyasal mustaghith sina arisni, 3 kali. Jadi bila dia sebut tu, turun satu orang yang berpakaian putih lawan dengan perampok, mati perampok. Dan bila dia tanya siapa engkau, dia kata dia malaikat. Bila engkau sebut ya riyasal mustaghithina arisni, yang pertama tu aku turun 1/3. Kali kedua 2/3. Kali ketiga aku duduk di depan kau, aku lawan. Dia kata, wahai Zaid, siapa yang berdoa dengan doa yang kau baca tu, Tuhan akan terima terus doa dia. Maknanya kena sebut tu dulu. Satu. Jadi hak ni pun macam tu juga. Yang Yunus, Nabi Yunus ni, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita lepas sembahyang hajat tu, dan setengah pengamalan para ulama, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu masa dalam sujud sembahyang hajat. Habis baca lebih kurang agak 2-3 kali ke 10 kali, maka dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah dalam hati. Jangan doa dalam bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Melayu batal, sebab dalam sembahyang dia berdoa dalam hati apa yang dia hajatkan. Lepas tu habis dengan lepas tahiyat akhir apa semua, dia istighfar sikit, apa selawat, dia berdoa lagi, sebut lagi waktu la ilaha illa anta. Lepas sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, barulah kita cerita apa masalah kita yang minta supaya Allah Ta'ala selesaikan. Jadi Nabi Yunus AS ni, Ibnu Abbas kata, dan Allah Ta'ala pun sebut, kalau dia tidak bertasbih. Dan Ibnu Abbas kata, kalau dia tak sembahyang hajat, nescaya Nabi Yunus ni akan kekal dalam perut ikan, tak keluar. Ambil sikit lagi. Berdoa minta pada Allah dalam keadaan selamat baik, itu berarti berlindung kepada Allah dari turunnya bala, sehingga bila turun bala ia telah mempunyai sandaran yang kuat. Dalam keadaan biasa ni dia kata, kalau kita berdoa kepada Allah, dia kata perlindungan, minta berlindung dengan Allah Ta'ala, maka dia kata itu maknanya Allah Ta'ala lindung kita daripada bala. La yaruddul qada illa bid-du'a. Bala ni apa ni? Bala pula dah. Tidak tertolak qada Tuhan yang buruk-buruk tu kecuali dengan doa. Sebab itu tuan-tuan, doa ni kita minta jauh belaka. Kok menega ke apa benda, minta jauh Tuhan daripada kena tipu orang ke, rugi ke apa benda. Tapi kalau kena tu, itu biasa lumrah dalam perniagaan. Dan bila kena tu pula, kita refer balik ke Tuhan. Sebelum kena kita minta dengan Tuhan, kalau dah kena kita refer kat dia. Dan dari sudut menega pula, itu dari sudut agama. Dari sudut menega pula, kalau dah menega kena tipu orang, itu lumrah. Yang tak ada dalam buku business study. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.